Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Siapa yang berkembang iman di hatinya pasti akan menyayangi orang mukmin. Dan siapa yang bertumbuh bibit nifak di hatinya, kelak dia akan membenci orang mukmin. Tidakkah engkau pernah memerhatikan kaum kafir, kaum munafik dan orang-orang yang sifatnya seperti syaitan dan iblis? Orang-orang munafik dan kafir, mereka itulah syaitan-syaitan manusia. Sebab itu orang mukmin yang kuat yakinnya dan arif orangnya sentiasa menyingkirkan dirinya dari orang ramai dengan hatinya, dengan batinnya dan maknawinya. Dia akan sampai ke suatu keadaan yang mana dia tidak lagi berkuasa menolak mudarat atau menarik manfaat dari dirinya. Dia akan berada dalam kuasa Allah Ta'ala, tiada berdaya dan berupaya lagi. Maka jika sudah benar keadaan serupa ini berlaku pada dirinya, nescaya akan mendatanginya kebaikan dari segala penjuru. Jangan engkau cuba mendampingi kaum itu dengan hanya dakwaan, mengosongkan diri dan bercita-cita sahaja. Semua ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Jangan berbicara melainkan sehingga engkau menutupi matamu dari segala sebab musabab dunia. Jangan berbicara sampai engkau merasakan penat lelah dan engkau menghalang kakimu dari datang mengetuk pintu rumah manusia. Jangan berbicara sampai engkau memalingkan hatimu, pemikiranmu dan wajahmu dari manusia untuk engkau menghadapkannya pada Tuhan Pencipta, sehingga belakangmu sahaja diberikan pada manusia sedang wajahmu kepada Tuhan Pencipta. Maka ketika itu zahirmu dan rupamu sahaja yang menghadap manusia, sedang batinmu, hatimu dan maknawimu menghadap Tuhan. Maka ketika itu sahajalah hatimu menjadi seperti hati malaikat dan hati para nabi. Hatimu akan diberi makan dan minum dari makanan dan minuman mereka. Inilah perkara yang berkaitan dengan hati dan kebatinan, juga dengan maknawi dan bukan dengan rupa dan gambaran. Ya Allah, ya Tuhanku, sucikanlah hati kami dan tanggalkan apapun dari kebatinan kami, dan bersihkan pula pemikiran kami di antara kami dengan Engkau, dari belakang akal manusia pada akal kami dan akal kami. Wahai orang yang hadir dan yang gaib, nanti di hari kiamat kamu sekalian akan melihat keajaiban daripadaku. Aku akan cuba menghujah buat haknya si munafik, maka apatah lagi dengan hak-haknya kaum mukminin. Ya Allah, ya Tuhanku, cukuplah aku rezekiku, tapi aku tidak menadah tangan kepada orang lain. Memadailah aku dengan adanya Engkau sahaja dari yang lain-lain. Memadai si guru dari anak buahnya, dari apa-apa yang ada di rumah-rumah mereka, dan jadikan rumahnya tempat orang berkumpul dan belajar. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa bicara ini terpaksa aku luahkan. Maka uzurkanku apa yang aku katakan. Upahku telah sempurna, dan aku telah mendapat upah yang lain kerana anak-anak itu. Pengikut-pengikut serta mereka yang datang mengetuk pintu. Aku mengharapkan kemudahan semua itu dengan baik hatiku dan bersih batinku. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, setelah kita menceritakan tentang perlunya ada sifat malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perlunya bersungguh-sungguh kita dalam bertaubat dan menjauhi segala perkara-perkara yang buruk, melaksanakan segala kefarduan, meninggalkan segala maksiat dan kemungkaran, maka ini akan menjadikan Allah SWT menyayangi kita
sayang pada kita. Kemudian Allah Ta'ala akan beritahu Jibril bahawa Allah sayang fulan bin fulan. Kemudian Jibril memberitahu kepada malaikat bahawa Allah telah sayang fulan bin fulan. Kemudian Allah menjadikan seluruh makhluk atas dunia mencintainya, melainkan orang munafik dan orang kafir. Kerana orang munafik dan orang kafir selamanya membenci orang Islam dan orang beriman. Kemudian Syekh menyebut bagaimana iman itu bertambah dalam ruang-ruang yang tertentu. Antaranya ialah bila seorang tadi imannya benar-benar bertambah, maka dia semakin menyayangi orang beriman, bukan memusuhi orang kafir dan orang munafik. Bukan sekadar permusuhan macam kita lihat musuh pergi dekat tengking marah, bukan. Permusuhan dengan maksud bahawa tiada pergantungan dengan orang kafir dan orang munafik, dan tidak berbangga dengan orang kafir dan munafik, dan tidak menjadikan mereka sebagai sahabat karib munafik ataupun orang kafir, melainkan muamalah biasa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah biasa dengan orang kafir dan orang munafik, tetapi Rasulullah tidak menjadikan mereka sahabat. Muamalah. Dan maksud musuh dengan orang munafik dan orang kafir ialah bertegas dalam hukum dan perintah. Yang mereka tak terpengaruh. Kalau hukumnya begitu, begitu. Walau didesak oleh orang munafik, walau diminta oleh orang kafir, tak. Mereka bergerak, berjalan atas jalan yang lurus. Maka ini dimaksudkan bahawa berbalah atau menjauhkan diri pada orang kafir dan munafik. Bukan makna kita jumpa, kita tampar dia, pukul. Bukan begitu. Tetapi jiwa kita sudah tidak ada dengan mereka. Jiwa kita sudah tidak ada pergantungan dengan mereka. Tidak ada kasih sayang dengan mereka. Cuma muamalah manusiawi. Jual beli kat kedai, dekat restoran, jual beli dekat mana-mana tempat muamalah. Tapi bukan ia sebagai teman kita rapat, tidak. Dan bahkan kita tak pun berbangga. Kita berbangga dengan orang beriman. Bila Allah Ta'ala nak suburkan iman seseorang, maka Allah jadikan dia sayang orang beriman. Dan ini disebut oleh Allah dalam Quran. Bila Allah Ta'ala menyebut sifat orang-orang yang Allah sayang, bermula dengan Allah sayang mereka, mereka sayang Allah, lalu mereka merendah diri kepada orang beriman. Azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Mereka merendah diri. Azillah, maksud merendah diri, bukan sekadar dengan makna menghormati, memuliakan, memberi hak, bahkan tidak menyakiti mereka, bahkan sentiasa untuk bersetuju dengan mereka. Maksudnya tak mencari khilafan pada perkara-perkara yang bukan bersifat hukum hakam, yang ini bukan bersifat halal dan haram. Hal-hal biasa kita lebih suka bersetuju. Kita tak suka khilaf dengan kawan kita. Hal-hal duniawi biasa. Maka ini maksud azillah, merendah diri. Bahkan kita berusaha mengembirakan orang beriman. Sebab itu kata ulama, ada 6 perkara yang menandakan seorang itu benar-benar mencintai orang beriman. Kalau kita cinta orang beriman, kita ada buat 6 perkara. Ya, hak dia ada berpuluh bahkan ratus. Tapi kita nak sebut benda asas yang menjadikan kita sayang orang beriman. Yang pertama, kita tidak melaknat mereka. Tidak pernah kita sebut Allah laknat kamu, Allah murka kamu, kamu dalam neraka. Ini semua kalimah-kalimah laknat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, la tula'inu bila'natillah wala bighadabihi wala binnar. Wahai orang beriman, jangan kamu melaknat dengan menggunakan laknat Allah, kemurkaan Allah dan juga api neraka. Maksudnya, kita tak kata pada orang beriman, kamu ni ahli neraka. Tidak. Kita takkan kata. Kita harap dia ahli syurga. Kita tak kata Allah laknat kamu. Orang beriman tak layak dilaknat dan tidak layak melaknat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Orang beriman sifatnya bukan suka menuduh, ta'an ini menuduh atau merendahkan, dan tidak juga sifatnya suka melaknat, dan tidak juga sifatnya suka bercakap benda keji, dan tidak juga dia suka bercakap benda yang kotor. Dia sebut fahish, benda-benda yang mendorong kepada perkara keji, membawa pada zina, yang bercakap lucah dalam bahasa mudah. Badhi, yang percakapan
yang bersifat maki hamu, bersifat membodohkan orang dan sebagainya. Ini bazik. Maknanya bazik ni kita cakap bahasa bodoh, bahasa tak baik. Tapi fahish pula bahasa lucah. Orang beriman dia tak akan cakap bahasa lucah. Bahkan dia tak akan cakap bahasa kotor. Dengan bahasa lain kita sebut, dia tak mencaruk. Dia bukan jenis caruk-carukkan kawan dia. Tak, dia tak carukkan kawan dia. Baik, ini asas pertama. Bila orang beriman, memuliakan orang beriman, kesan daripada iman dan hatinya berkembang. Kita orang beriman, kena muliakan orang beriman. Kerana itu tanda iman kita sedang berkembang. Kita tak akan nak mereka. Yang kedua, kata ulama, kita tidak menyebut perkara yang buruk kepadanya sesudah dia mati. Tetapi bila dia mati, kita sebut benda baik. Ya, adalah benda-benda buruk pengalaman kita dengan dia, kawan. Tapi kita sayang dia. Lalu si arwah yang si mati ni, kita sebut benda baik. Arwah ni baik orangnya. Walaupun kita tengok, adalah. Dia ni tak, hutang pun tak bayar, ni tak bayar. Adalah buah-buah kurang dia. Yang mungkin kelemahan dia. Tapi kerana kita cinta orang beriman, kita kata dia ni orang yang baik. Orang yang prihatin. Orang yang sekian-sekian. Sebab itu Nabi SAW sebut benda ni, asas ini. Udhkuru mahasina mautakum wa kufu ammasawihim. Ammasawihim. Sebut benda-benda baik mereka. Jangan sebut benda-benda buruk mereka. Sebab itu kita kalau jumpa orang beriman yang mati, kita sebut benda baik. Sebab malaikat kata amin, amin, amin. Daripada mula kita ziarah jenazah dia, sampai kita hantar ke kubur, baik belaka kita sebut. Kerana kita tahu malaikat akan kata amin, amin, amin. Walaupun siapa orang beriman tak ada kekurangan? Adalah. Mesti ada. Namanya kita manusia. Tapi kerana dia orang beriman, asas iman ada. Lalu kita menyintainya, menyayanginya. Bukankah orang yang kita sayang, kita cuma sebut benda baik? Kalau kita tahu benda kurang, kita rahsiakan. Dia macam hubungan kita suami isteri. Kita pun tahu pasangan kita ada benda buruk. Bukan tak tahu, tapi kita tak sebut. Maksudnya tak jadikan bualang kita dengan orang ramai. Cukup kita je lah, kita. Tapi bila kita, bila orang tanya macam mana suami awak? Baik suami saya. Macam mana isteri awak? Baik. Solehah, bagus. Saya redha dia. Saya doakan kebaikan. Itu cara muamalah kita. Yang ketiga, tanda kita sayang pada orang beriman. Kesan daripada bibit iman yang berkembang ialah kita tidak meninggalkan mereka atau tidak berbalah dengan mereka. Kita tak nak balah dengan mereka. Apa pun perkara tak nak balah. Melebihi 3 hari. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalathin, faman hajara fawqa thalathin famata dakhala an-nar. Tidak halal bagi orang Islam meninggalkan saudaranya lebih pada 3 hari. Kalau dia meninggalkan saudaranya lebih pada 3 hari, lalu dia mati, masuk neraka. Kata Nabi SAW. Hadis yang lain itu hadis nisfu Sya'ban. Bila Allah Ta'ala berkata kepada malaikat untuk memadamkan dosa orang beriman. Ampunkan mereka semua. Melainkan 2 golongan manusia. Pertama, musyrik, orang kafir. Memang tak dapat. Yang kedua ialah musyahin, orang yang berbalah. Sehingga Allah berfirman pada malaikat, anziru hadzaini hatta yastaliha. Tangguhkan pengampunan 2 orang berbalah ini sehingga dia berdamai. Baik, hajar atau sebut hajrun, yakni kita pulau dia. Kita tak nak kawan dia. Pada perkara-perkara yang kita tak ada asas syar'i. Adapun pada perkara yang kita ada asas syar'i, maka ini dibenarkan. Seumpama dia fasik, perangai dia boleh merosakkan kita. Umpama dia ni kaki fitnah, khianat, maka ini hal lain. Ini kita sebut orang Islam biasa, yang kita mungkin dalam hidup berbalah macam-macam lah. Berbalah anak, mungkin berbalah hal-hal teknikal kita. Ya, kita bersahabat. Adalah benda-benda teknikal yang kita kecil hati, kita nak marah. Maka benda ni kita biarkan membesar, lalu kita pun bergaduh meninggalkan. Sehingga disebut dalam hadis dengan makna hajar, yakni pulau, memulau ini. Bila mereka bertemu, yang ni tak nak jumpa, yang tak nak jumpa. A'rada hadha wa a'rada hadha.
berpaling. Makin ni tanda hajat. Tapi kalau kita memang tak jumpa lama, setahun, 2 tahun, even 20 tahun, jumpa kita peluk, salam, ini kita tak panggil hajat. Maksud tak dinamakan sebagai pemulawan atau berbalah. Sebab kawan kita ni tuan-tuan, sampai masa kita akan ada kawan dengan jumlah yang besar. Sampai masa dia makin kecil. Akhirnya even kawan rapat kita mungkin tak jumpa dia 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30. Tapi dia rapat. Tapi kita tak ada kontak lagi dengan dia. Kenapa? Perubahan geografi, perubahan kerja je, perubahan kita. Dah kita tua penceng, balik rumah anak. Dah balik rumah anak kita, geng-geng lama kita tempat lain. Lalu kawan kita mula mengecil sikit. Kita dulu berkawan atas nama jabatan, atas nama sekolah, berkawan atas nama komuniti tertentu. Ni kita dah pindah, kita ada penghidupan baru. Akhirnya kawan kita lah tinggallah 2-3 orang. Maka ini tidak disebut hajat. Itu fitrah. Fitrah lah. Saya dulu kawan sekelas saya ramai. Lepas tu kita berpindah kelas, berpindah sekolah, tak ada. Tapi kita tak hajat. Maksud hajat ni pulau, gaduh. Yang dimaksudkan ialah orang yang dekat dengan kita. Lalu kita pun berbalah dengan dia pada hal-hal yang bersifat remeh. Tapi hal yang bersifat prinsip, itu lain. Sebab itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bila dia tidak mau berkawan atau tidak mau bertegur dengan anak saudaranya melebih setahun. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha lebih faham kenapa dia buat macam tu. Takkan kita nak kata Aisyah langgar hadis Nabi. Dia ahli syurga. Dia isteri Rasulullah dalam syurga. Dan ibu orang beriman atas dunia ni. Tapi kenapa dia bergaduh dengan anak saudara dia sehingga didamaikan? Kalau persoalan berkaitan dengan fatwa agama. Demikian juga kisah Abdullah bin Umar yang tak mau bercakap dengan anak dia sampai anak dia mati. Sebab anaknya menyanggahi sunnah Nabi. Bila dia kata, dia baca hadis, Rasulullah melarang suami menghalang isteri pergi ke masjid. Tak boleh. Walaupun suami dia ada kuasa keluar masuk rumah. Tapi ada benda dia tak ada kuasa. Antaranya bila si isteri nak keluar rumah pergi masjid, dia tak ada kuasa untuk menyekat. Dia nak pergi sembahyang ke, nak pergi kuliah ke, dia tak ada kuasa nak sekat. Dia tak termasuk dengan makna izin syar'i. Dan antaranya kalau dia nak keluar untuk hubung silaturahim, pada setengah pandangan ulama dengan syarat tidak bermalam. Ada setengah ulama kata suami pun tak boleh halang kalau isteri dia nak ziarah mak bapak dia ataupun silaturahim adik-beradik dia, selagi mana dia tidak bermalam. Tapi kalau dia bermalam, itu hak suami. Sebab malam hak suami. Artinya isteri ni tak boleh tidur merata lah. Oh, saya nak tidur dengan kawan saya. Suami kita tak boleh. Itu hak dia. Kerana hak bermalam tu hak yang besar. Hak yang besar. Yang kalau sekiranya dia menolak pelawaan suami pun dia anak malaikat sampai subuh. Sebab itu tak dibenarkan. Tapi kalau dia nak pergi ziarah harian, maka sebagian ulama kata boleh. Walaupun kebanyakan ulama kata pun kena minta izin kerana dia bukanlah perkara yang bersifat. Ataupun walaupun ia penting, tapi hak suami lebih besar. Tapi untuk bab masjid tu jelas. Sebab ada nas. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu halang isteri kamu pergi masjid. Kata anak Abdullah bin Umar, aku nak halang. Tak kira ayah, saya tak bagi bini pergi. Kalau kata Abdullah bin Umar, aku kata Rasulullah kata, jangan halang. Kamu nak halang. Demi Allah aku tak akan bercakap dengan kamu. Tak nak kawan kamu. Sampai mati. Dia tak cakap. Apakah Abdullah bin Umar tak faham hadis ni? Faham. Tapi maksud pulau ni pada benda yang kita katakan tidak ada syar'i. Tapi kalau orang tu terkena fasi atau ustaz saya bukan tak nak kawan dia, tapi dia suka tambah cerita. Ustaz. Dia suka tambah cerita. Nanti kalau saya cerita lain, dia tambah lain. Kemudian dia suka tengok aib saya, kekurangan saya. Lepas tu dia pun war-war. Tu saya tak nak kawan dia. Tak nak kawan dia. Sebab dia jenis macam gitu. Tak boleh dipercayai. Dia cari lemah saya kat mana. Lalu kemudian dia war-warkan. Dia macam pegang rahsia saya untuk suatu keadaan. Atau tujuan merendah-rendahkan saya. Atau jenis depan baik, saat belakang duk maki hamu ni. Yang disebut dalam hadis sebagai Zul Wajhain. Zul Wajhain maknanya orang yang dua wajah. Depan kita lain, belakang kita lain. Saya tak nak kawan orang macam ni. Baik, ini benda-benda yang ada syar'i. Kita bercakap orang mukmin biasa. Orang mukmin baik-baik. Tapi di sebalik baik, memang adalah benda yang kita nak gaduh. Kita dengan adik-beradik pun sama, ada benda lah kita nak gaduhnya.
Kadang tak setuju masalah jamuang je. Yang ni jamuang nak panggil ramai. Ini tak boleh, panggil sikit je. Gaduh. Yang ni jamuang nak buat hari minggu ni. Jangan buat hari minggu. Aku tak ada minggu ni. Buat minggu depan. Gaduh. Benda teknikal macam tu. Kita kan banyak berbalah tu je. Ni tak balik masa keluarga kita mati. Gaduh. Kita buat jemputan kahwin, dia tak datang. Gaduh. Ini tidak syar'i. Buat jamuan dia tak datang. Oh, marah kita. Tak habis lagi marah. Ni anak kamu kalau datang, ataupun kita sebut, anak kamu nanti kalau buat jamuan, kalau nak kahwin aku pun tak nak datang. Ada anak dia baru umur 2 tahun. Dia dah ugut awal. Ni kebencian dia lama. Itu tak boleh. Apatah lagi bersumpah tak nak pijak rumah. Aku mulai ni tak nak pijak lagi rumah kamu. Sumpah dengan nama Allah. Ini hajab. Dia bergaduh yang, kalau tuan-tuan tengok, kita bergaduh buat hukum ni barangkali 20% je. Tapi 80% lebih pada benda-benda teknikal. Benda-benda teknikal. Hatta dalam rumah tangga pun sama. Tanya qadi-qadi bahagian bab perceraian. Yang gaduh sebab prinsip cuma 20%. Atau 10%. Yang lain semua teknikal. Balik kampung, balik raya, gaduh, cerai. Masalah tak sepakat, yang ni nak hantar anak dia sekolah menari, yang ni nak hantar sekolah pasti, gaduh. Ni saya panggil suami isteri datang sini. Kenapa? Saat bini saya dia nak hantar sekolah menari. Saya pula nak hantar sekolah baca doa. Saya gaduh lah. Gaduh ni. Tak jumpa titik persefahaman kat mana. Yang isteri nak suruh anak dia happy-happy. Takkanlah kecil-kecil dah nak ingat mati. Dia naklah anak dia kecil-kecil ni menari. Macam tu. Ya, pilih tadika dia boleh gaduh. Sebab masing-masing nak tunjuk siapa yang ada kuasa. Tak apa kalau awak nak pilih sekolah awak yang bayar. Dah, tak tanggungjawab. Kalau ikut sekolah saya bayar. Dia kalau habis gitu tak apa, dipanjang. Sehingga dibawa pada penceraian. Kita tengok ini semua teknikal. Yang dia kata sebab saya cemburu saat dia baik dengan adik-beradik dia. Dengan saya kurang dengan adik-beradik dia baik. Tu saya cerai. Kan teknikal. Sebab dia ni ustaz baik dengan mak dia sangat. Dia macam anak mak ustaz. Bila anak mak ni susah lah kita nak kontrol dia. Si bini ni. Si suami pun sama. Dia ustaz rapat sangat dengan mak dia. Payah. Nak pergi jalan keluar dua orang pun dia kata ajak mak sekali. Dia tak romantik lah kita ustaz. Dah gaduh. Cerita-cerita teknikal ni banyak. Bukan kita beri misalan contoh bersifat iftiradi. Tapi memang ini hakikat berlaku. Dalam masyarakat. Sebab tu orang kalau nak kahwin, benda-benda teknikal tu dia kena tahu. Dia sudah bersedia menerima perubahan benda tu dalam perkahwinan. Dia kena bersedia untuk bersetuju dengan pasangan dia. Walaupun pada benda dia tak suka. Kalau dia nak bahagia lah. Dia mesti berusaha untuk bersetuju. Tapi kalau semua benda nak khilaf. Orang lain khilaf 4 mazhab ada. Dia dah 40 mazhab dah ni. Khilaf tiap-tiap hari khilaf. Bak ni khilaf, bak tu khilaf. Masak kari dengan singgang pun jadi khilaf. Dia kata masak kari. Jangan. Aku nak masak singgang gini. Kari. Kadang kari dah beli dah. Singgang. Tidak, aku tak makan kat rumah. Terus mengajuk tak balik rumah. 2 hari. Sebab apa? Bini saya Ustaz, dia masak kari. Saya suruh singgang. 2 hari tak balik. Duduk kedai mamak. Dan ini benda-benda berlaku dalam masyarakat. Dia punya mengajuk. Ada seorang hamba Allah. Saya tanya, kenapa bercerai? Dia suami saya sentiasa buat balik ikan buruk. Jadi saya marah. Balik ikan mesti pecah perut. Mesti pecah perut. Tak tahan minta cerai. Yang ni pula minta cerai sebab apa? Bini dia suka guna gula banyak. Asyik dia kena beli gula je. Apa gula? Kau ni buat apa gula? Makan ke apa? Telang gula ni. Isteri suka buat air manis. Jadi suami dia tak tahan asyik kena beli gula. Bercerai. Ini semua benda-benda yang teknikal yang berlaku dalam masyarakat. Yang saya katakan yang memang benar-benar bercerai kerana prinsip. Mungkin 10%, 20%. Prinsip agama sebab dia ni begitu. Jarang. Agama cuma dipergunakan untuk menghalalkan cerai. Itu je. Tak dia sebab semayang lambat. Selalu ke sekali je. Tapi saya nak marah juga. Takkan macam tu. Dia pergunakan agama. Jadi ini benda-benda yang saya katakan. Kalau kita menyintai orang beriman. Orang beriman paling dekat dengan kita pasangan kita. Yang paling dekat dengan orang beriman. Dan juga adik-beradik kita. Dia orang beriman. Yang ini silaturahim. Apatah lagi orang yang saya katakan. Makin dia dekat, makin haknya lebih kuat. Sebab itu kita jangan melakukan hajar.
memulau, tidak bersahabat. Lebih pada 3 hari, neraka jawabnya. Dan yang keempat, ni asas, meninggalkan pembohongan, penipuan. Siapa pun sayang orang beriman, dia takkan tipu orang beriman. Itu bila ditanya modal kita pun, tak boleh lah ni, geng kita. Berapa modal ni? Adalah sikit modal. Tak berani tipu sebab apa? Hak dia besar. Walaupun sebenarnya kita boleh tak beritahu, tapi jangan menipu. Tak boleh beritahu, rahsia. Tapi orang kita payah nak guna kalimah tu. Dia lebih suka menipu, dia cakap, saya tak boleh beritahu. Tak semua benda saya boleh beritahu. Beritahulah. Dek desak suruh beritahu, kita pun menipu. Tak, ini yang tak boleh kita buat. Dia, kaedah kita orang beriman, beritahu atau tak beritahu. Tapi bukan beritahu atau menipu. Tak, saya tak nak beritahu. Kita jangan guna perkataan saya tak nak beritahu. Ini rahsia, payah. Sebab orang akan tanya juga. Tanya, takkan tak boleh beritahu. Beritahulah. Tak boleh. Namun desak, beritahu. Tapi tipu. Maka kita tak amalkan benda tu. Menipu dalam muamalah jual beli, tak. Menipu dalam semua perkara-perkara yang bersangkutan dengan kehidupan kita. Kalau nama dia orang beriman, kita tak akan tipu dia. Sebab tu bila kita baca hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, sebab dia masuk syurga, dia kata apa? Saya tak pernah tipu orang beriman. Saya tak pernah dengki dan saya tak pernah tipu. Sebab orang beriman ni orang yang paling tinggi di sisi kita. Maka tak sepatutnya muamalah kita tadi adanya sifat wasangka. Dia tak boleh, dia asyik menipu je. Saya tak senang dengan dia. Tentang dia tak akan jadi orang yang baik. Kita nak duduk dengan sahabat-sahabat yang tak menipu kita. Yang jujur dengan kita. Jadi kita macam senang hidup. Sebab itu jangan menipu dalam muamalah dan sebagainya. Bukan maksudnya ustaz kalau kita tak nipu, nak untung ni macam payah sikit. Siapa kata payah? Untung yang harga yang kita tetapkan. Hatta kalau ditanya modal kita pun, dia tak akan ubah harga tu. Kita nak letak harga macam ni. Memanglah modal saya RM10, saya nak letak harga RM30. Sebab saya ambil kira semua tempat ni jauh, barangnya terhad, dan barang pun memang berkualiti. Dan ini keuntungan yang patut saya dapat. Mesti 2 kali ganda daripada barang ni. Saya rasa itu saya berhak dapat. Kalau nak beli, beli. Kalau tak nak beli, terpulang. Sebab kita tak boleh, atau kita tak perlu letak satu harga mengikut apa yang dia nak. Mengikut apa yang kita nak lah. Sebab itu kerajaan pun dilarang meletak harga kepada barang-barang. Melainkan pada qadiyah, isu-isu yang khusus melibatkan kepentingan umum. Dipanggil penetapan harga shilling, atau dalam bahasa ekonomi Islam disebut tas'ir. Bila barang harga naik, sahabat-sahabat jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, sa'ir lana. Wahai Rasulullah, boleh tak kontrol harga? Nabi kata tak boleh. Innama huwal musa'ir. Yang kontrol harga Allah, bukan aku. Tak boleh. Apa maksud Rasul kata tak boleh kontrol? Sebab orang yang niaga, dia tahu dia punya kos dia. Dia ambil kira belaka. Dia ada pekerja, dia sewa kedai. Dia kira semua. Jadi kalau tuan-tuan beli TO dekat sebelah rumah kita 50 sen, kita pergi dekat airport sampai RM5, padanglah. Sebab kat rumah kita tu dipakai rumah dia jadi kedai. Sana nak sewa sampai RM30,000. Dia tahu. Dia tahu tempat ni dia sewa sampai RM30-40,000. Kenapa dia perlu letak harga teh 50 sen? Kan teh orang 50 sen je Ustaz. Teh RM1 kita kira zaman dulu. Itu orang yang sewa rumah tak bayar. Dia tak ada kos-kos tambahan. Ini duduk dekat KLCC, KL Suria, kawasan mewah. Dia mesti jual harga tu. Kalau tidak, dia tak boleh survive. Sebab tu ramai orang Islam tak boleh bersaing di kedai di mana sewanya tinggi. Sebab mereka takut nak letak harga mahal. Padahal itu bukan harga mahal, itu harga yang munasabah. Kita kata mahal-mahal. Itu mahal memang tempat dia macam tu. Sebab itu orang yang berniaga, dia tahu kos dia. Maka dia berhak letak. Dan Islam tidak menetapkan berapa dia nak letak. Terpulang, dia dah tahu. Barangnya terhad, barang dan sebagainya. Sebab itu Nabi SAW waktu membawa barang dagangan, Nabi dapat untung 10 kali ganda. Yang menjadikan Rasulullah punya kehebatan berniaga mengatasi Abu Jahal, Abu Lahab yang dalam berniaga. Kan Rasulullah mengetahui dia je ada barang tu. Dan barangnya amat diperlukan. Dan memang harga macam tu bawa daripada Mekah sampai ke Syam dengan jarak berbulan. Takkan nak ambil untung sikit. Ini semua benda berkait dengan
maslahah para peniaga itu sendiri. Dia tahu. Kenapa? Orang musim tengkujuh mahal lah sikit ikan. Nak keluar ke laut pun payah. Ni keluar ni macam gantung diri. Maksudnya bahaya. Bukan dalam hadis Nabi ada larangan tidak boleh kita keluar ke laut dalam keadaan laut bergelora. Ada larangan. Kalau dia buat, dia berdosa. Sebab dia kena bunuh diri. Allah menaikkan tururat. Tak boleh. Macam mana pun terpaksa keluar juga. Tapi hukum asal tak boleh seorang pun keluar ke laut dalam keadaan laut bergelora. Pemerintah keluarkan beritahu ni ombak 3.5 meter, bahaya untuk bot kecil, bahaya untuk sekian. Maka wajib kita patuhi kerana benda tu ada dalam Islam. Tapi kalau orang ni habis, saya nak makan ni, paksa juga cari ruang-ruang untuk pergi. Bahaya selagi demi untuk kelangsungan hidup. Lalu bila dia dapat ikan dijual dengan harga mahal, itu hak dia. Sebab dia nak dapat bergalang nyawa. Lepas tu kita tuan-tuan tak boleh komen banyak sangat. Agama melainkan kalau dia nak menipu, terletak harga mahal dengan menipu satu benda berbeza. Terutama saya katakan bila letak harga mahal berdasarkan apa yang menjadi keperluan. Sebab itu Nabi SAW waktu sahabat minta tetapkan harga, Nabi kata tak boleh, Allah tetapkan harga. Kerana mengambil kira sifat rahmat. Kalau tidak, para peniaga pun tak nak niaga. Alah meniaga untuk sikit, buat apa meniaga? Untuk sikit. Akhirnya kita tak ada orang yang membekalkan produk. Lagi teruk. Malah saya buka kedai makan, tak berbaloi. Baik duduk rumah. Baik makan kat telaki, free. Ayah, fikir-fikir. Dia jadi fikir macam gitu. Kita tak nak usahawan Muslim, dia sampai berfikir negatif macam tu. Berfikir macam mana? Niaga tak untung, baik tak payah niaga. Tak, awak telah buat satu benda yang baik. Memenuhi keperluan umat Islam. Dengan sebab ada awak, orang boleh makan ayam, boleh makan daging. Dengan sebab ada awak, orang boleh makan kat luar. Dengan sebab ada awak, orang dapat produk ni, orang dapat produk tu. Kalau awak tak ada, siapa bekalkan? Orang ngapi ambil peluang. Dan mereka yang mendominasi pasaran. Itu kena kita hari ni, kedai makan, yang kita makan harian pun orang ngapi ambil. Yang kita makan harian, nasi, semua orang ngapi ambil. Letaklah pekerja Islam 3-4 orang. Buat jadi pemanis halal. Pemanis halal. Realiti kafir. Dan menguasai. Patutnya orang kafir tidak boleh menguasai benda-benda yang menjadi perkara khusus umat Islam. Sembelihan, makan minum. Tak boleh benda tu. Orang kena ada undang-undang yang lebih keras dalam hal tersebut. Demi menjaga. Bukan sekadar menjaga ekonomi umat Islam. Bukan menjaga dari sudut agama orang Islam. Dia kalau sekiranya pemerintah buat satu larangan dalam bab makan minum, cuma kedai syarak Islam pemilik dia. Mesti. Tak boleh yang lain. Kau nak beri makan. Bukan dari sudut keketakan untuk pemilikan segi halal itu juga kena kuat. Sebab ini bukan sekadar cakap tentang halal, cakap tentang ekonomi umat Islam. Ini benda-benda yang macam tu. Umrah, haji pun orang kafir nak ambil. Nasib ada satu bantahan. Dulu kan orang kafir nak ambil syarikat umrah. Bayangkan syarikat umrah ni orang kafir ambil. Dia letak harga murah, dia main begitu. Dia letaklah 3-4 orang mutawih orang Islam. Tapi dia yang conquer. Nak pergi umrah ni, nak pergi haji. Akhirnya tubuhan umrah haji bantah kuat. Dek kerana mereka bantah, kita tak berjaya. Tentang kita sebenarnya lebih pada tu. Kita kena ada hak sebagai orang Islam. Terutama saya katakan hukum bab sembelihan. Ya, sembelihan mesti wajib. Benda-benda daging mesti daripada syarikat orang Islam. Mesti. Dan ini benda yang sensitif. Sejauh mana kita mampu rasa dia boleh jaga benda tu. Hal-hal ni hanya mampu dijaga oleh orang Islam. Ini bukan kita kata tak boleh bagi tu, mesti ada satu benda yang lebih ketat. Jadi dalam bab kita katakan menipu orang Islam, tak boleh menipu sesama mereka, orang beriman. Dan yang kelima, wajib menunaikan amanah. Orang beriman sama kita ada amanah-amanah, wajib. Sehingga kita dipercayai. Kalau kita pinjam kereta, wajib hantar balik pada waktunya. Kalau kita pinjam duit, kita janji bila, wajib kita bayar pada waktunya. Supaya jangan sampai hilang kepercayaan sesama orang beriman. Sebab tu hari ni kita banyak alung. Kenapa? Kepercayaan sesama kita sudah tidak ada. Pinjam, janji esok nak bayar. Pas esok bertahu. Kita pun tak nak bayar, dia terpaksa pinjam alung. Akhirnya dia kena musibah. Salah siapa? Salah dia. Kerana dia tidak membalas kepercayaan orang beriman. Dalam orang beriman beri pinjam tanpa riba, tanpa faedah. Pinjam 1,000, bayar 1,000. Pinjam selepuk, bayar 50. Diredai oleh yang beri pinjam.
Besar pahala orang beri pinjam. Masih pinjam tu selepuk 1,000. Time bayar kawan ni bayar RM50. Berapa tahun habis tu? 2 tahun pun habis. Lama. Tak ada riba. Pun dia gagal mematuhi amanah ni. Walau janji tu mulut dia sebut. Jadi saya pinjam 1,000, minggu depan saya bayar. Dia sebut. Bukan yang berhutang tu sebut. Pun dia gagal. Kata ini bukan cara orang beriman, sayang beriman. Kita kalau sayang beriman, kalau hutang dia kita cuba bayar. Ni hutang bank, golok gadai bayar. Takut. Hutang alung, golok gadai bayar. Hutang beriman tak apalah. Dia kan dah banyak duit. Dia bukan isu banyak duit, isu amanah. Bank lagi banyak duit, kenapa kita tak bayar? Saya tak boleh start bank, nanti saya tak lagi luar negara. Nanti saya muflis. Ni awak tipu orang beriman, tak tunaikan amanah, tak takut akhirat kelak. Orang dah percaya kita, beri pinjam tanpa faedah, beri pinjam, bank hang dia hantar kat rumah kita. Bank pun tak hantar kat rumah. Suruh kita pergi bank. Ni kita dia nak pinjam, kita pergi rumah dia ambil duit orang nak pinjam kan. Kita ke rumah dia. Mana ada sebaik itu bank nak hantar ke rumah duit. Hantar. Pinjam. Bayar, okey bayar. Time bayar, tak bayar. Tak bayar tu satu hal. Telefon pun tak buka. Mesej pun tak balas. Dah ceritanya lain. Dia orang beriman ke macam itu? Orang beriman tidak akan menyakiti orang beriman. Orang beriman bila tanda bibit-bibit iman ada dalam hatinya, dia tak mungkin kecewakan orang beriman. Sebab kita bila pinjam dengan sahabat kita, kita fikir nak bayar, kita takut dia susah. Kalau perlu balik duit, dia kata saya janji 2 bulan, boleh tak? Sebulan depan bayar, saya nak duit. Saya akan cari. Tak apa saya berhutang, dia dah berkorban untuk saya sekali, saya juga akan buat benda yang sama. Bayar ke dia. Sebab itu bila ada trustee, kepercayaan sesama umat Islam, kita tak perlukan bank, kita pun tak perlukan alung. Kalau alung makin ramai, ini menandakan bahawa kita tidak menyempurnakan amanah sesama kita. Hatta kita adik-beradik pun tak percaya pinjam duit. Jangan kata orang lain adik-beradik. Pinjam duit buat lebih kurang. Tetapi ia sikap. Siapa kalau kita nak, bila ada seorang ulama kata, bila orang kata ini sahabat saya, jangan. Dia bukan sahabat kamu sehingga kamu uji dia dengan beberapa perkara. Pertama, kamu bagi dia pinjam dan kamu tengok macam mana dia bayar. Bagi dia pinjam, offer dia. Nak pinjam duit tak? Nak pinjam duit. Sebelum dia masuk lebih dalam kehidupan kita. Sebelum dia tipu lebih banyak, kita bersihkan dulu dengan offer nak pinjam duit. Jangan bagi pinjam banyak tu, pinjam. Test. Duit 2,000. Bila nak bayar? Tanya dia. Dia kata bulan depan. Tengok bulan depan dia bayar, dia sahabat kita. Tengok bulan depan dia pun alasan dia mula banyak. Tak ada lah. Sebab saya etikah tak sempat. Sebab saya baca Quran lah tak ada. Gunalah benda-benda agama sikit. Kita tak boleh percaya. Maka kita boleh senyum gembira. Sebab kita dah kenal orang ni. Tak boleh jadi sahabat kita. Jadi kita terselamat daripada kena tipu lebih teruk. Jadi kita mengambil akhafud dararain, mudarat yang kecil untuk selamat mudarat lebih besar. Sebab kita dah bayar dengan 1,000, dah cukuplah 1,000 kita rugi. Jangan sampai kita rugi 100,000. Dan demikian nak uji sahabat. Kalau tuan-tuan ada kawan-kawan beri pinjam, dia bayar. Kalau dia pinjam kereta kita, dia hantar balik dengan baik, dia memang orang yang baik. Jadi kalau kita melabur, dia pun tak rugi apa-apa. Sebab dia tak akan mengambil kesempatan daripada kita. Bahkan dia memang saudara kita. Itu beza. Macam mana kita nak mengenali manusia. Kemudian kata para ulama, yang keenam ialah kita tidak pernah menghina mereka. Dalam Quran Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Kata Allah, orang beriman, janganlah satu pihak lelaki menghina lelaki yang lain. Barangkali yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Janganlah wanita menghina wanita yang lain. Barangkali yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Janganlah kamu meletakkan gelaran-gelaran yang buruk, gelaran-gelaran yang tidak baik. Ayat ini memberi maksud, kalau benar kita sayang pada orang beriman, maka jangan hina dia. Jangan cuba kita letak gelaran-gelaran yang tak baik pada dia. Gelaran-gelaran yang menunjukkan kecacatan pada dia, jangan. Panggillah dengan panggilan paling baik. Panggillah dengan panggilan yang dia suka. Walaupun dia dah ada nama, barangkali dia suka kalau
orang panggil dia dengan sesuatu nama. Boleh tak awak panggil saya Abu Dujana? Tak apa, saya panggil awak Abu Dujana. Kalau itu yang awak suka. Boleh tak jangan panggil saya ni, nama ni. Nama-nama ni saya tak suka. Walaupun mana IC saya nama ni, tapi saya tak suka. Maka kita tak panggil. Sebab itu kita tanya awak nama apa? Nama sekian. Awak suka saya panggil nama apa? Nama apa? Nama dia misalnya Khadijah. Awak suka panggil nama apa? Saya suka panggil saya Ummu Ali. Saya panggil Ummu Ali. Tetapi bila kita tanya dia apa nama yang disuka, dan kita sebut nama tu, itu jadikan kita makin sayang dan dia makin sayang kita. Ni dia letak nama macam ni, kita panggil nama lain. Kita pula letak satu gelaran. Akhirnya nama tadi tak disukai dan dia terpaksa redha dengan nama yang tak baik, dia terpaksa bawa nama ni nama. Dan kita sebut, dan kita menanggung dosa yang lama. Baik, ini asas utama dalam tanda orang beriman mencintai orang beriman. Ya, dalam bab lain ada lagi, kita kena sayang dia sebagaimana kita sayang diri kita, kena beri salam, jawab bersing dia, terima jemputan dia, iring jenazah. Ini hak-hak yang maklum. Kita sebut yang prinsip asas. Prinsip asas. Hak mereka banyak orang beriman. Sebab kita yang mengikat kita sesama kita ialah Allah. Bila Allah yang ikat kita, bila Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman bersaudara, pasti ikatan Allah memerlukan lebih banyak tuntutan. Lebih banyak perkara-perkara yang bersifat perintah. Ia benda-benda yang disebut maklum. Tapi kita sebut yang asas. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, tidakkah kamu tengok orang kafir? Sikap mereka. Di dalam sikap mereka ialah sifat syaitan dan iblis. Sebab orang kafir dan munafik paling senang ditunggang oleh iblis sebab mereka tak pernah rasa berdosa. Orang munafik tak pernah rasa berdosa. Sama juga orang kafir, mereka tak pernah rasa berdosa. Yang rasa berdosa orang beriman. Lagi baik dia, lagi cepat dia rasa berdosa. Saya rasa macam berdosa dah tadi. Sebab apa? Tolak permintaan dia. Dosa pula rasa. Padahal itu hak kita nak tolak. Tapi rasa macam salah pula. Rasa berdosa dah tadi, ada orang minta saya tak bagi duit. Rasa berdosa. Orang lain tak berdosa, tapi kita rasa berdosa. Tentu banyak mana dalam kehidupan kita, kita sentiasa rasa berdosa. Ini kerana bila makin subur iman kita, makin cepat kelihatan dosanya. Kita cepat nampak. Walau belum berdosa dan nampak. Contoh kita kalau jenis orang jaga kesihatan, ada je simptom-simptom kita cepat alert dengan benda. Ni macam saya tak bersihat ni, rasa macam nak demam. Dah demam belum? Belum, rasa nak. Ini kalau orang munafik dah demam pun tak ngaku demam. Demam ke? Tak, okey. Kawan dah demam ni. Orang munafik bila tengok dosa besar pun dia nampak macam kecil, macam lalat yang hinggap ke hidung. Orang beriman bila dia tengok atau dibuat satu dosa kecil, dia melihat bagaikan gunung nak empak atas kepala dia. Itu orang beriman melihat dosa. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, dalam perangai orang munafik dan orang kafir tadi ada sifat syaitan. Maka inilah dia syaitan manusia. Ya, syaitan satu hal. Yang namanya munafik, yang namanya kafir, maka inilah syaitan sebenar. Kenapa? Mensyirikkan Allah. Itu kerja syaitan. Tak percaya pada Allah dan melanggar semua perintah Allah, mabuk, arak, judi. Ini tanda syaitan, sifat syaitan. Ini bukan sifat manusia, ini sifat syaitan. Semua benda-benda muka, yang homoseknya, yang zina, ini semua sifat syaitan. Ini ada pada orang kafir dan ada pada orang munafik. Kerana mereka tak kata itu berdosa. Bagi mereka zina tak berdosa. Tanya mereka, dosa tak? Tentang bila Turki mahu jadi negara EU, antara sebab tidak diluluskan kerana dia tidak mahu buang satu perkara yang berkaitan dengan zina. Sebab dalam masyarakat kafir tak ada istilah zina. Istilah tu suka sama suka, bukan zina. Jadi kalau seorang coupling dia berzina, mak ayah pun tak boleh halang. Buat balik lelaki kat rumah, masuk bilik berzina, mak ayah tak boleh kata apa. Mereka sudah dewasa. Mereka tahu menentukan. Kalau rasa nak kahwin, kahwin. Kalau tak nak kahwin, buatlah apa pun. Maka ini watak syaitan. Yang suka-suka zina ni syaitan. Bukan Rasulullah menyebut tentang amaran kepada kita umat Islam. Supaya zina jangan tersebar. Sehingga Rasulullah menyatakan kamu akan ikut jejak langkah
Yahudi dan Nasrani, sedikit demi sedikit, kemudian lebih banyak. Sehingga kalau mereka berzina tengah jalan, kamu juga buat. Dan satu hadis saya sebut, ya kita dah tengok orang-orang kafir berzina tengah jalan. Maksudnya, pemandangan seksual itu terbuka. Siapa pun boleh tengok. Majalah tak baik dijual terbuka. Ni benda-benda pusat-pusat pelacuran juga terbuka tanpa berselindung. Negara kafir. Tanya orang pernah ziarah negara kafir tu. Percakapan tentang tu benda terbuka, tak salah. Kalau mereka nak buat di hadapan orang ramai, sama ada mukaddimahnya atau kesudahannya pun tak salah. Kata Nabi SAW, kamu akan ikut cara mereka. Nabi beri amaran, akan ikut. Tapi bila zina sudah bertebarang, maka tunggulah bala Allah. Dan bukan di antara tanda kiamat, zina tersebar dalam masyarakat Islam. Yang orang kafir itu dah lama dah. Dalam masyarakat Islam pun, itu kita boleh tengok drama-drama yang memaparkan adegan panas-panas. Bagi mereka dia tak salah. Dia salah sebab rasa kena kecam di netizen. Itu rasa bersalah. Dia buat tu dia tak rasa bersalah. Dia kata dia menjiwai watak dia. Bayangkan dia buat benda tu pun dia kata menjiwai watak tanpa rasa berdosa. Jadi netizen duk kecam-kecam, akhirnya delete lah pun. Bukan takut dosa, takut orang kecam. Akhirnya benda ni tuan-tuan akan tengok nanti. Filem kita akan masuk satu label baru atau pengaras baru. Mula menormalisasikan zina. Kita akan tengok. Mukadimahnya sudah ada. Zaman-zaman kalau tengok cerita Melayu nak peluk pun payah. Nak cerita peluk tu payah. Peluk pun macam peluk dengan sahabat je macam tu. Agak sukar. Filem melalui suatu evolusi baru, normalisasi perkara-perkara yang tidak baik. Akhirnya buat filem bernama Gay, kononnya beri pengajaran. Dia tak akan beri pengajaran, dia cuma nafsu serakah kamu yang kamu nak cuba paparkan. Tetapi filem tak akan jadi pengajaran. Filem ni namanya hiburan, kekal hiburan. Tidak pernah filem boleh jadi pengajaran. Kalau orang kata filem tu boleh jadi pengajaran, dah lama manusia baik. Filem bukan pengajaran, filem cuma hiburan. Buatlah filem apa pun, dia jadi hiburan. Bukan dia menggunakan fitnah banyak. Ni dia buat filem mak rempit. Kononnya nak insahkan mak rempit. Tak insah mak rempit. Yang tak jadi mak rempit tu, jadi mak rempit tu. Oh ni kita bawa cerita Ustaz, cinta sumbang. Cinta yang menyalahi fitrah. Jantan sama jantan. Saja nak beri pengajaran. Tak, yang ni asal tak akan terlibat dengan benda ni. Terlibat. Tetapi cerita dia tak akan beri pengajaran. Cerita cuma beri hiburan. Dan yang buat cerita tu mereka cuma nak untung. Tak lebih pada tu. Kalau nak beri pengajaran je, mesti tak laku cerita tu. Kalau betul nak pengajaran, memang tak laku. Tapi kerana nak hiburan, kerana itu mereka raih untung banyak. Buatlah filem munafik ke benda, akhirnya dengan pelakon-pelakon je munafik. Asal nak beri pengajaran, dia tak beri pengajaran. Sejarah perfilman dunia tidak pernah beri satu pun pengajaran pada manusia. Melainkan dia memberikan suatu penyakit baru. Dengan kemasukan daripada pornografi kepada keganasan. Dan filem bertumbuk, berbalah, menjadikan orang suka berbalah. Filem tumbuk. Filem bercinta, jadi ramai orang bercinta. Filem cinta. Semua orang bercinta. Filem apa yang tak pengaruh orang? Filem apa yang memang beri kesan baik pada orang? Kalau kita nak cerita mungkin 1/1,000,000. Tapi realiti, filem tetap sifatnya hiburan. Dan memberi pengaruh negatif lebih banyak daripada positif. Itulah apa pun. Hanya segelintir. Kalau ada pun ada segelintir. Itu mungkin dia ambil cerita, dia buang babak-babak yang tak elok yang ni. Tapi cerita ni biasa tak laku lah. Tak berapa laku. Kita tengok Upin Ipin pun bagus, tak banyak je. Budak-budak cuma terhibur je. Perangai anak kita sama juga. Perangai sama. Tapi baguslah. Kita tak kata tak bagus langsung. Bagus, tapi kalau orang kata untuk beri pengajaran, kita tak setuju. Sebab kita dah tengok. Yang buat filem pun tak dapat pengajaran. Yang kata kita. Namanya hiburan luar. Tapi dia bukan kebahagiaan dalaman. Ini penyanyi Hollywood dan sebagainya. Dia hibur kita, tapi hibur luar. Realiti mereka mati bunuh diri. Bukan sikit kalangan mereka mati bunuh diri.
Baik alkoholnya, dadahnya. Ni purata rapper terlibat dengan narkotik, dengan dadah. Tu purata. Mereka jadi tak bahagia. Dia hibur orang, tapi dia tak bahagia kerana dia hibur orang luar. Dia bukan dalaman. Filem pun sama, dia hibur orang luar, bukan dalaman. Sehingga ada seorang YouTuber terkenal. Kenal lah dia. Follower juta. Kerja dia tu tunjuk badan dia tough, ada six pack. Ini. Lama-lama dia rasa dia tak bahagia. Akhirnya dia tutup YouTube dia. Dia tutup terus. Dia mula mencari bahagia sebenarnya apa dia nak sebenarnya. Sebab Allah tak jadikan bahagia dengan cara glamour. Tuan-tuan, kita yang tak glamour ni, ingat glamour tu bahagia? Tak, bukan glamour tu bahagia. Sampai masa glamour pun serabut perut juga. Nak makan pun tak boleh kalau glamour sangat. Orang nak makan, orang nak ambil gambar. Kan susah kita. Baik kita tak glamour, jauh lebih senang. Urusan pun cepat siap. Ini cerita benar, seorang YouTuber. Ni kita cerita orang kafir ni. Akhir saya nampak benda tu semua saya buat ni palsu belaka. Akhir tutup. Hidup mencari, mula belajar bab agama. Sebab Allah jadikan agama ketenangan. Nak tenang, kembali pada fitrah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir. Sebab itu orang mukmin sebenar menyingkirkan diri mereka daripada berkawan dengan orang munafik dan juga orang kafir. Sehingga mereka mengetahui tiada mudarat dan manfaat melainkan datang dari Allah. Bukan datang daripada golongan ini. Atau bukan datang daripada diri sendiri. Ketika itulah maka datang kebaikan dalam pelbagai penjuru. Tuan-tuan, kesan kita berkawan dengan munafik, kita rasa mudarat dan manfaat datang dari dia. Kesan ni. Kesan kita kawan orang kafir, kita rasa kebaikan, kemuliaan datang daripada dia. Waktu Allah Ta'ala mengharamkan orang kafir masuk Mekah. Negara pertama yang diharamkan orang kafir masuk Mekah. Ia berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Ketika mana Abu Bakar mula buat haji. Sebab yang pertama buat haji ialah Abu Bakar Siddiq. Rasulullah buat tahun ke-10 Hijrah. Rasulullah hantar Abu Bakar dulu, survey dulu, buat pemutihan. Ketika mana kita katakan masih lagi orang yang buat haji cara jahiliah masih ada. Walaupun berhala-berhala di Mekah sudah diroboh, diruntuhkan. Tapi yang buat haji daripada kabilah luar masih lagi. Maka datang satu arahan bahawa orang kafir tidak boleh lagi masuk Mekah dan tidak boleh lagi menunaikan haji dengan cara kafir, tak boleh. Kali ini adalah tanah haram, mesti masuk dengan cara tidak menyekutukan Allah. Maka orang Mekah mula takut. Takut apa? Selama ni ekonomi datang daripada orang kafir. Barang-barang datang pada orang kafir. Macam mana? Kalau orang kafir tak ada, lihat. Dek lama kawan orang kafir, lihat pergantungan ekonomi pada orang kafir. Macam kita lah. Kita dah fikir, Ustaz, kalau orang kafir tak ada susah kita. Siapa kata susah? Susah Ustaz, tak ada orang kafir. Dia cuti 7 hari pun kita kelang kabut. Ya, sebab kita terlalu lama berkawan dengan dia. Sehingga kita letak pergantungan pada dia. Allah pun tunggu ayat. Bila Allah Ta'ala menyatakan kepada orang beriman, in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadli. Kalau kamu takut miskin sebab orang kafir tak masuk, Allah yang akan kayakan kamu. Allah akan kaya. Akhirnya mula arahan, tahun ke-10 tak ada lagi orang kafir di Mekah. Totally tak ada dan tak boleh masuk. Sampai hari ini. Apakah Mekah miskin? Allah melimpahkan kekayaan yang banyak. Di sebalik Mekah cuma berada di padang batu keras. Mekah cuma ada Kaabah, tak ada benda lain. Tak ada kebun, tak ada kita kata sumber air yang luas, sungai ke, tanah pun tak subur. Tapi Allah jadikan Mekah subur dengan bangunan-bangunan dia. Memang tak ada pokok-pokok Mekah, tapi subur dengan bangunan-bangunan yang banyak. Pun masih tidak boleh memenuhi keperluan orang yang nak ke Mekah. Itu baru kita buat. Orang Islam ni baru pergi sebahagian, tak pergi semua tu. Bila kita tengok catatan orang Malaysia yang pergi umrah setiap tahun 300,000. Ini yang Kementerian Pelancongan keluar. 300,000 setiap tahun. Normalinya. Dijangka tahun ni mungkin meningkat 340,000. Sebab semua rindu. Orang rindu je nak pergi ramai. Normalinya setiap tahun cuma 300,000. Itu pun dah ramai. Banyak mana dah syarikat jadi kaya sebab 300,000 ni. Ramai mana dah hotel-hotel yang mendapat tempuhan sampai 10 tahun, 15 tahun. Dia bukan tempuh hotel 3 hari, 3 tahun. Saya tanya satu syarikat.
Dia tempah hotel itu 12 tahun. Bayangkan dia bayar 12 tahun. Tempah. Murahnya rezeki. Begitu bagaimana Allah mengajarkan umat Islam. Lepas tu tuan-tuan, bila kita duduk lama kawan orang kafir, duduk tengok ustaz, kalau orang kafir tak ada, susah gitu. Akhir sampai peringkat, ustaz orang kafir je pandai merintah, orang Islam tak pandai. Itu nak lantik orang kafir pula pemimpin. Sebab kita rasa orang Islam tak pandai. Orang kafir semua pandai. Bisnes ni orang Melayu tak pandai, orang kafir pandai. Ini pengaruh kawan orang kafir. Akhir kita nampak semua orang kafir munafik sempurna. Orang beriman semua tak pandai. Pandai semayang je sah, semayang pun tak sah. Dah. Kata ini bahaya lama berkawan orang kafir. Kesannya berjangkit penyakit tu. Walau Allah Ta'ala ada berikan orang beriman ni paling hebat sekali. Tentang orang beriman dengan ada iman, tauhidnya pada Allah, dia hebat sekali. Sebab itu Allah masukkan dia dalam syurga, sebab dia orang hebat. Dan orang kafir Allah masukkan dalam neraka sebab dia tak hebat. Tapi kita lupa benda tu. Kita lupa orang beriman ahli syurga. Akhirnya sebahagian mereka cenderung kawan orang kafir. Bukan sekadar cenderung sayang orang kafir lebih pada orang Islam. Bahkan nak jadikan semua urusannya orang kafir pegang. Antara doa Rasulullah, jangan sampai orang kafir pegang urusan orang beriman. Maka tu ayat. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah Ta'ala tidak sekali-kali menjadikan orang kafir boleh menguasai orang Islam. Sekali-kali tak boleh. Walaupun mereka cuba, akan ada orang yang pecahkan benda tu. Sehingga orang Islam kembali kepada penguasaan mereka. Ini antara sekelompok Muslim yang berjihad untuk kita katakan memecahkan tradisi kepercayaan karut. Kononnya dengan orang kafir, kalau tak ada, habislah kita. Tak. Kita ada Allah. Ya ayuhan Nabi, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah kamu Allah dan orang beriman bersama kamu. Cukup. Ni kita rasa tak cukup, tak ada Ustaz. Tak ada orang kafir, susah kita. Payah kita. Kenapa kebergantungan yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir tadi. Duk lama sangat kawan orang kafir sehingga kita rasa dia mendatangkan mudarat dan manfaat. Mana Allah? Dan mana orang beriman? Mana doa kita? Mana kebergantungan dan tawakal kita pada Allah? Kita yakin tuan-tuan sekalian, sehingga mereka kata kalau orang kafir tak ada negara ni Ustaz, tak untung kita atau tak maju kita. Siapa kata tak maju? Bukan kita lebih maju sebelum ini. Kita Melaka maju, satu dunia datang. Sebelum ada orang kafir. Ini semua orang katakan kenyataan yang tidak ada fakta. Bukan dunia Islam maju yang memerintah. Kerajaan Uthmaniyah yang hebat. Tengok seni bina yang hebat. Sehingga diikuti oleh orang Eropah. Kesan seni bina yang hebat. Kan orang Islam maju. Tapi kita dah ditipu dengan berkata orang Islam tak ada apa-apa sumbangan. Dalam satu debate antara seorang Muslim scholar dengan seorang pemikir barat. Dia kata, orang Islam buat sumbangan apa? Dalam dunia ni, apa sumbangan orang Islam? Cuba beritahu. Dibahas dalam Parlimen British. Maka seorang tu datang jawab. Kamu tanya orang Islam buat apa? Ini teori matematik kamu ambil daripada mana? Kalau bukan daripada Islam. Ini algebra. Ini contoh chemical. Ini bahagian ni. Maka dia bawa dalil yang banyak. Sehingga tak terketik ataupun tak terkutik profesor ni. Cuba nafikan. Mana Islam buat apa? Tentang mereka baru masuk 80 tahun, 100 tahun kuasai dunia. Mereka dah kata orang Islam tak ada sumbangan. Islam 1000 tahun. Bukan ilmu yang mereka ambil hari ini daripada ilmu sarjana umat Islam. Dan mereka tak nafi benda tu. Kerana mereka baru kenal dunia 100 tahun. Umat Islam dah memerintah 1000 tahun. Dan tunjuk bagaimana penciptaan, bagaimana sumbangan dari semua aspek dan semua segi. Cukup buktinya umat Islam terus bertambah setiap tahun. Allah tambah. Dan Nabi kata al-Islam yazid wala yanqus. Orang Islam akan terus bertambah dan dia takkan kurang. Ceritalah murtad ke apa, dia takkan kurang. Dia terus bertambah. Ini kisah umat Islam. Hari ini orang Islam sembahyang tarawih di tengah-tengah bandar New York. Nak tunjuk ramai orang Islam. Orang tengah bandar, solat tarawih. Syiah ni. Di Perancis, solat Jumaat, terang-terangan macam tu. Semua orang tengok. Ya, bagaimana Islam berkembang. Kan ini agama Allah, bukan agama orang. Maka di sini perlu kita tahu bahawa kesan kita berkawan orang munafik dan orang kafir boleh mempengaruhi tawakal kita pada Allah. Sebab itu kita nak kawan dengan orang beriman. Sebab
Lama-lama bila kita kawan orang kafir munafik, dia pun kata doa, buat apa doa? Kita tak ada doa, kita buat je. Mereka menafikan doa. Tak ada doa. Bagi mereka, kita usaha, kita dapat. Tiba-tiba datang musibah, panjang pula doa mereka. Datang musibah, apa usaha kamu nak lari pada musibah? Tak ada buat apa-apa. Datang malapetaka. Bila datang perang hari ni orang kat Ukraine mula mengajak semua berdoa untuk keselamatan Ukraine. Kan ada senjata canggih. NATO pun boleh tolong. Kamu nak perang sangat, kata gagah. Hari ni kita berdoa. Tak ada cara lain. Ni dekat Mariupol dah teruk ni. Senjata ataupun bahan senjata dah kurang. Kita tak ada apa, minta doa. Tuan-tuan lihat, doa memang kehidupan kita. Takkanlah kita nak kena baru nak mengaduh, ataupun hujan baru nak cari payung. Ini kesan bila kita hidup dengan orang kafir, doa pun tak ada. Tawakal pun tak ada. Sebab kita sejak bila pula kita? Semuanya ditentukan oleh Allah. Kita usaha je. Akhirnya lahir golongan-golongan yang sombong. Yang kaya sombong, dia ingat kekayaannya Allah tak boleh ambil. Ada cerita orang kaya. Dia kaya lah, ada di Amerika. Dia menang loteri. Jadi kaya mengejut. Bermewah. Dia rasa dia tak akan miskin lagi. Sebab dulu dia gelandangan. Dia rasa dia tak akan miskin. Dia mula sombong. Cakapnya sombong. Akhirnya, dia masuk penjara. Dah. Duitnya habis tanpa dia sedar, dia belanja banyak sangat. Kemudian dia hutang pula. Teks tak bayar. Akhirnya terlibat dengan jenayah pula, masuk penjara. Dah habis hidup dia. Dia orang yang tak pernah melihat Allah boleh mengubah dia. Lepas tu kita tak nak hidup dengan keadaan sombong. Bila kita diajar cara hidup orang kafir dan munafik, akhirnya mereka ni lupa ada Allah. Orang beriman tahu bahawa mudarat dan manfaat cuma datang dari Allah, bukan datang dari diri mereka atau diri mana-mana manusia. Ketika itulah kata Syekh Abdul Qadir, kebaikan datang sekali sudut. Lagi kita merendah diri, lagi banyak kebaikan tu datang tanpa kita sangka. Bila mula kita sombong, maka habis. Maka berhati-hati, bersahabat dengan orang kafir. Dan ingat selalu, orang kafir, orang munafik bukan sahabat kita. Mereka orang yang kita bermuamalah, tapi bukan sahabat. Kerana sahabat ialah kekal dalam syurga, bersama kita dalam syurga. Sahabat yang sama-sama mendapat redha Allah dan pengampunannya. Kalau mereka yang kafir dan munafik, tidak. Tapi bukan saya katakan kita nak pukul dia, tak. Kita muamalah sebagaimana manusia, tidak lebih pada itu. Kita bukanlah orang yang kita ajak dia ke rumah kita. Bukanlah orang yang kita harap didoakan kematian kita. Kita mengharapkan sahabat-sahabat yang baik, yang mendoakan, yang akan menziarahi kita dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.